Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa ila zurriyyatihi wa ila ali baitihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'it tabi'in wa ila masyayikhina ajma'in wa ila walidina wa ila muallimina wa ila jami'al muslimina wal muslimat. Syai'ul lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Dihormati Tuan Imam, pengurusi serta jurutankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan dapat dilaksanakan di dalam rumah Allah. Walaupun suatu masa yang dah berlalu kita ditegah untuk bersama-sama mendirikan solat secara berjamaah di masjid, tapi hari ini dah diberi kelonggaran. Bagaimana rasa orang-orang yang hati dia terikat dengan masjid ni, rasa tersangat rindu untuk nak main masjid, bahkan ada orang sampai mengamuk dan sebagainya kan. Hari ini masjid dah dibuka, jadi kita harap kita dapat meneruskan pengimarahan kita dengan rumah-rumah Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni sama-sama kita akan berkongsi berkaitan dengan kitab yang akan saya tolong baca lah kat tuan-tuan, iaitu kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar karangan Imam Syamsuddin Az-Zahabi. Baik, hari ini kita dah masuk dalam dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima, maksud dia kita dah melepasi 4 dosa besar. Yang pertama iaitu syirik kepada Allah. Dosa besar yang paling besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar membunuh. Yang ketiga sihir. Yang keempat meninggalkan solat, tinggal sembahyang. Kita alhamdulillah dapat tunaikan. Dan dosa besar yang kelima hari ini menahan keluar zakat, iaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dia ada kewajipan, maksud dia ada harta, ada benda yang difardukan zakat kepada dia, tapi dia tahan, dia tahu keluar zakat. Baik, qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Kata musannif, menahan dosa besar yang kelima, menahan keluar zakat.
Islam mewajibkan zakat ke atas umatnya, tidak secara mutlak, bahkan atas siapa yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu umat yang lemah, yang tidak punya, ataupun yang kurang berkemampuan untuk memenuhi kehendak sara hidup sehari-hari. Ni antara hikmah zakat. Hikmah daripada kewajipan zakat. Di samping kita yang buat keluar zakat, orang yang keluar zakat, Allah akan suburkan harta dia. Suburkan harta dia, Allah akan lipat gandakan harta dia pada hari-hari mendatang, dan di samping itu dia dapat memenuhi tuntutan saudara-saudara seagama yang mana yang lemah ataupun yang kurang berkemampuan, dia dapat bantu. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Surah Ali Imran ayat 180, yang bermaksud sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnianya itu menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Harta yang kita ada hari ini adalah pemberian daripada Allah, yang mana dalam harta kita tu ada hak orang lain, cuma dibagi melalui kita. Hak orang lain yang nak sampai kat dia, Allah bagi melalui kita. Kalaulah kita tahan hak dia, maksud dia kita tahan hak, kita tak keluarkan zakat, kita tahan hak orang, tu bukan hak kita. Mungkin dalam 40 yang Allah bagi rezeki kepada kita, 1/40 adalah hak orang lain. Satu bahagian adalah hak orang lain, tiba-tiba kita tak bagi. Kita tahan, maka kita telah makan hak orang. Makan hak orang. Tak kira lah kita makan ke, kita simpan ke, kita guna buat apa ke. Ni Allah sebut, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnianya itu menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jangan duk rasa syok, jangan duk rasa duit banyak, harta banyak, simpan banyak, sedangkan tu hak orang. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Bakhil, kedekut ni adalah sifat yang tak baik, sifat yang buruk, yang tak elok. Yang baik adalah sifat memberi, menderma. Harta yang mereka tahan dengan cara bakhil itu akan dikalungkan kelak pada lehernya di hari kiamat. Ni Allah sebut dalam surah Ali Imran, harta yang kita tahankan tadi ini akan dikalungkan, akan dipakaikan di leher kita di hari kiamat nanti. Kita bawa lah harta tu, dan kata Allah lagi, dan walillahi mirasus samawati wal ard, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Walaupun orang tak nampak, orang tak tahu pun kita buat keluar zakat ke tak, tapi Allah maha mengetahui. Khabir, Allah tahu segala-galanya. Allah tahu apa yang kita simpan, apa yang kita keluarkan, ada ke tak hak yang kita, yang Allah, hak orang lain yang masih ada dengan kita. Kerana dalam hadis yang kita pernah sebut sebelum ni, berkenaan dengan harta, Allah akan tanya. Harta Allah tanya, benda lain pun Allah tanya, tapi harta Allah tanya. Harta ni mai daripada mana dan ke arah mana kamu belanjakan. Sumber yang kita dapat tu daripada mana? Yang pertama. Yang kedua, kita belanjakan ke jalan yang mana? Ni mungkin ada dalam tu adalah harta zakat. Harta zakat, harta anak-anak yatim ataupun harta asnaf yang perlu kita tunaikan
tapi kita harta, dia disebut oleh ulama, harta adalah pinjaman sahaja. Harta yang Allah bagi kat kita ni pinjaman sahaja. Sama ada kita nak kekalkan dia duduk dengan kita ataupun kita nak infakkan dia. Kalau kita infak, dia akan jadi manfaat untuk kita. Tapi kalau kita kekalkan duduk dengan kita, mungkin kita akan mati, tapi harta tu tetap duduk situ. Ada orang yang dia dah mati, tapi harta dia tetap bertambah dengan kebajikan yang dia buat waktu dia hidup. Baik. Dan firman Allah lagi, wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati kafirun. Surah Fussilat ayat 6 sehingga 8, 6 sehingga 7. Dan neraka wail bagi mereka yang menyengutukan Allah. Mereka tidak mengeluarkan zakat dan dengan akhirat mereka kufur. Dan mereka kufur dengan akhirat. Ni antara sifat atau ciri orang yang tidak keluarkan zakat. Yang tidak keluarkan zakat, iaitu mereka akan kufur dengan hari akhirat. Orang yang tak percaya dengan hari akhirat, dengan kebangkitan, dia tak akan keluarkan zakat sebab dia tak nampak benda tu nanti dia akan terima balasan di akhirat. Maksud dia tak beriman dengan hari akhirat. Orang ni Allah janjikan kepada mereka iaitu dengan neraka wail. Neraka wail. Baik. Dan firman Allah lagi dalam surah At-Taubah, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Dan mereka menyimpan emas dan perak dan tidak dibelanjakannya, yakni tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah, maka mereka yang akan mereka terima. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam, lalu mereka disetrika dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu simpan itu. Duit kita, Allah bagi rezeki kepada kita, dan kita tahan dalam rezeki kita tu ada hak yang kita perlu keluar zakat, tiba-tiba kita tak keluar zakat. Kita simpan untuk kita guna untuk peribadi kita, keluarga kita dan sebagainya. Maka Allah kata nanti emas perak, termasuklah emas perak ni, orang dulu dia guna emas perak, sekarang ni orang guna duit ringgit. Orang simpan, orang tak simpan emas perak, orang simpan duit. Jadi termasuk juga dengan duit. Maka ni semua nanti akan dilebur di dalam neraka jahanam dan akan disetrika. Disetrika di mana? Yang pertama di dahi, kemudian di perut, dan kemudian di belakang. Pasal apa disebut tiga ni? Disebut di belakang nanti ada huraian. Pasal apa disebut pasal apa? Mengapa andai kata ada orang bertanya, mengapakah hanya dikhususkan sisaan itu pada dahi, lambung dan punggung? Lambung ni maksud dia sebelah ni lah. Ni di panggil apa? Ni lah sama ada kiri ataupun kanan kita ni. Yang pertama
Dia kata orang sebab orang kaya yang bakhil itu jika melihat orang miskin lalu mukanya menjadi masam dan berkerut. Dia orang kaya nampak orang miskin mai pula dah dia buat kerut dai. Tanda itu Allah akan serika. Allah akan serika sebab dia berkerut dai. Maksud dia muka dia tu tunjuk riak muka yang tak syok dah. Nampak orang mai dah. Kita baru nak suap. Dia pergi makan di kedai. Kan, makan di kedai. Buh gaya nak cedok gulai. Ada orang budak-budak, orang susah ataupun mai lah nak minta derma dan sebagainya. Dia buat kerut dai dah. Dai itu pertama sekali Allah akan setrika dengan harta yang kita miliki. Kemudian yang kedua, jika dia melihat yang pertama sengaja dikerutkan wajahnya itu, kemudian dia mengusap-ngusap perutnya. Dia buat duduk tak tentu arah, duduk tang perut tu. Hak bahagian lambung tu akan diserika yang kedua. Dan ada yang terus berpaling, tak mau tengok orang susah ni, kali kot lain buang cepat-cepat supaya orang tu tak damai, paling terus belakang tu Allah akan setrika. Ni balasan bagi orang yang tak mau keluarkan zakat. Bila ada orang yang patut bagilah. Kalaupun kita kalaupun dia kata zakat keluar habis dah, bagi sedekah. Walaupun zakat kita ataupun harta kita tu mungkin tak sampai tahap nak kena keluar zakat, kalau kita keluarkan, kita bagi juga, dia akan bertukar menjadi sedekah. Adakah rugi? Tak rugi. Berkurang ke? Tak kurang. Allah Nabi sebut ma naqasa mali 'abdin min sadaqah, tak akan berkurang harta seseorang hanya dengan sebab sedekah. Tuan-tuan pergi tanya orang-orang kaya. Tanya orang nu Syekh Bukhari buat masjid, buat apa bagi orang. Adakah dia jadi papa ke dana pasal apa? Habis dah harta dia, infak bagi ke orang main minta semua bagi. Bahkan bertambah-tambah kaya. Bahkan bertambah-tambah kaya sehingga kan kalau kita ikut kita ingat ceramah-ceramah motivasi orang yang nak bagi motivasi ke orang-orang yang nak berjaya dalam bidang-bidang yang diceburi ni, khususnya perniagaan. Syarat yang pertama, selain ada syarat yang kata pi masjid cari buka beg duit, duit yang besar sekali tu, sedekah tu. Allah, kita nak sedekah cari yang kecil kali. Nak kecil kali. Dia habang kata syarat nak sedekah mesti buka buh besar sekali. Lepas ni pakat main masjid, tukar siap-siap duit kecil supaya tak kena buh duit besar kan. Ni untuk nak dapat bagi banyak, dapat banyak. Macam orang pi mengai lah kan. Pi mengai buh umpan anak udang kecil, duk harap nak bulih ikan besar. Minta maaf balik kosong macam tu saja. Tapi kalau buh umpan besar dapat ikan besar. Buh umpan kecil duk harap nak dapat banyak, tak dapat. Nak dapat rezeki, nak dapat gandaan yang banyak, mesti kena sedekah. Kita kena keluarkan banyak, dia akan dapat lipat. Allah akan lipat gandakan. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Nabi, antara yang kita nak, cara kita nak lipat ganda ataupun nak dapat dimurahkan rezeki kita, iaitu dengan cara kita sedekah waktu subuh. Waktu subuh, saya sarankan, saya ingatkan kepada diri saya dan tuan-tuan dan perempuan yang ada ni, sedekah di masjid ke di mana-mana. Kalaulah kita tak main masjid, mungkin kita pergi kerja dan sebagainya, awal pagi siapa yang main masjid, sempat sedekah masjid. Tak sempat, sediakan satu tabung di rumah kita. Sediakan satu tabung. Pagi-pagi kena sedekah. Saya abang kadang-kadang dan ingat bubuh, kadang-kadang tak ingat nak bubuh. Sebab Nabi sebut setiap pagi ada malaikat yang mendoakan untuk orang-orang yang bersedekah di waktu pagi. Ni antara orang-orang yang berjaya, iaitu orang mengamalkan sedekah subuh. Tak semestinya banyak. Tak semestinya banyak, walaupun sikit, tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak. Dia tak keluar itu RM1 dah.
Banyak ikhlas lagi bagus daripada sikit ikhlas, kan? Banyak ikhlas lagi bagus. Baik, tu antara yang disarankanlah oleh Nabi kepada kita. Dan ada juga malaikat, dua malaikat satu malaikat yang doa untuk orang sedekah, minta Allah lipat gandakan apa yang kita infak pada hari itu. Dan malaikat yang kedua akan mendoakan kepada kita, ya Allah, macam mana dia tahan harta dia hari ni, kamu juga tahan ke dia. Ni doa kita mungkin Allah tak dengar, tapi doa malaikat Allah dengar. Doa malaikat. Dan dikatakan kepada mereka selepas disetrikakan dengan harta yang mereka harta emas perak yang dicairkan di dalam api neraka jahanam tadi, kemudian disetrika di dahi, di lambung dan di punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk diri sendiri, maka rasakanlah sekarang akibatnya apa yang kamu simpan itu. Ni apa kamu dapat hari ini adalah hasil daripada simpanan harta kamu waktu kamu duduk di dunia dulu. Waktu duduk di dunia dulu. Baik. Dan menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang bermaksud, ini hadis Nabi yang panjang, dan maksud diletakkan sini maksud dia saja. Orang yang memiliki emas dan perak dan tidak mengeluarkan haknya, yakni zakatnya, nanti pada hari kiamat dia akan disetrika dengan setrika api neraka. Dipanaskan setrika itu dengan api neraka jahanam, buat menyelar dirinya, dahinya, buat disetrika dahinya, lambungnya dan punggungnya. Dan setiap kali menjadi dingin ataupun menjadi sejuk, padahal api neraka tidak pernah menjadi sejuk, lalu kembali dipanaskan semula, dan setiap harinya sama dengan panjang 50,000 sehari di neraka, sama sehari di dunia ni bersamaan dengan 50,000 tahun, hinggalah Allah menghukum hal itu di antara manusia, lalu diberikan manusia itu melihat jalannya, apakah dia menuju ke syurga atau ke neraka. Ni beratlah siksaan bagi orang yang menahan zakat ataupun tak mau keluar zakat. Ni yang disebut oleh Nabi zakat emas dan perak. Kita yang ada setengah orang hari ini dia nak simpan duit, ada yang dia simpan duit, ada yang dia simpan emas dan perak. Dia simpan emas kadar mana yang kita nak kena keluarkan zakat, kadar mana yang kita boleh pakai. Dan ada orang simpan jongkong, emas jongkong ni dan sebagainya. Tu kena pi untuk lebih lanjut, kena pi tanya di pejabat zakat, sebab dia mengikut harga emas semasa. Zakat emas ni dia mengikut harga emas semasa. Hak untuk orang perempuan yang pakai pun barang-barang perhiasan nanti akan ada dibahaskan juga. Nabi lalu ditanya pula, ya Rasulullah, bagaimanakah pula orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya? Hak tadi emas perak, ni unta pula. Unta ni bagi kita, tempat kita ada lembu, kebau, lebih kurang itulah. Nabi jawab, bagi pemilik unta yang tidak mengeluarkan zakatnya, semua itu setelah genap nisabnya, bila sampai cukup masa dia, yakni ketentuan jumlah unta yang diwajibkan keluar zakat. Bila cukup sampai bilangan yang kena keluar tapi dia tak keluar, nanti pada hari kiamat akan berada pada dataran yang keras tanahnya, yang lengkap unta-untanya itu dengan anak-anaknya. Allah akan kumpulkan unta-unta tadi ni, dia dan unta-unta, anak-anak unta tadi duduk di satu kawasan tanah yang keras. Semua unta-unta itu akan menginjak-injak orang yang tidak mahu mengeluarkan zakatnya itu. Dia akan dipijak oleh unta, dan dia akan menggigit orang itu dengan mulutnya. Dan setiap
selesai menggigit unta yang terakhir itu, lalu diulang kembali oleh unta yang pertama tadi. Unta tadi bergiliak-giliak, lepas sekok mai gigit pijak, mai pijak gigit, mai pijak gigit, sampai last sekali ulang balik mai unta hak pertama tadi, mai ulang pula. Sampai bila? Sampai dia kata iaitu nanti pada hari kiamat panjangnya, lalu diulang kembali oleh unta yang pertama tadi, iaitu nanti pada hari kiamat panjang hari sama dengan 50,000 tahun, sehingga Allah memutuskan hal itu antara manusia, lalu manusia akan diperlihatkan jalan mana yang dituju, sama ada syurga atau neraka. Bila selagi mana Allah tak putuskan untuk masuk ke syurga atau neraka, selagi itulah dia akan diseksa dengan siksaan yang disebut tadi. Kemudian ada lagi yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pula dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat lembu atau kambingnya?" Ini ada tempat kita, lembu atau kambing. Nabi SAW pun menjawab, adapun bagi pemilik lembu atau kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, nanti pada hari kiamat dia akan berada di dataran yang kasar, yang mana binatang-binatang itu akan mempunyai tanduk-tanduk. Masing-masing binatang itu akan menanduk orang yang tidak mengeluarkan zakat lembunya atau kambingnya itu. Kemudian binatang-binatang itu akan menginjak-injak orang itu dengan kakinya, yang setiap selesai binatang yang terakhir akan diulang kembali oleh binatang yang pertama tadi pada hari yang mana panjangnya sama masa 50,000 tahun lamanya. Putuskan di antara manusia, lalu manusia itu akan diperlihatkan jalan yang akan ditujunya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini antara pesan yang Allah gambarkan kepada kita, iaitu orang-orang yang menahan zakat harta, emas, perak, binatang ternakan, binatang ternakan dan sebagainya. Kira zakat hak mana kita kena keluar, wajib kena keluar. Kita hari ini Tok Imam kita dilantik sebagai amil untuk zakat harta benda ni. Jadi siapa-siapa yang berhajat boleh hubungi Tok Imam, dan sebahagian daripada pendapatan yang kita infakkan, yang kita keluarkan zakat tadi, akan dipulangkan balik. Beberapa peratus akan dipulang kepada pihak masjid. Pihak masjid ni satu kredit lah untuk zakat Kedah yang hari ini kita tengok semakin maju dan semakin cemerlang. Banyaklah benda-benda baru yang dibuat, yang sebelum ni kita nampak macam seolah-olah zakat ni tak berapa berperanan, tapi hari ni kita tengok Masya Allah zakat musim-musim itu ni, musim COVID-19 itu, orang-orang asnaf-asnaf disantuni. Ada orang yang tak mampu untuk memiliki rumah, zakat sediakan rumah. Walaupun kita tengok adalah dari yang diviralkan, Pak Ang tu tak dapat rumah kan, Pak Ang tu dapat rumah. Itu pun sebenarnya ada cerita yang panjang lah, macam-macam. Tapi maksud dia zakat kita kita yang nak keluarkan zakat ni, eloklah kita cari boleh kita berbuat demikian dengan pihak zakat negeri Kedah, supaya kita selamat daripada apa yang Allah dan Nabi sebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan seterusnya sabda Nabi SAW, awwalu salasatin yadkhuluna an-nar, yang pertama-tama dari 3 kelompok yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ni orang yang pertama akan masuk dalam neraka. Kelompok-kelompok yang pertama, generasi pertama yang akan masuk dalam neraka, yang disebut oleh Nabi SAW, yang pertama amirun musallitun
wa zu sarwatin min malin la yuaddi haqqallah ta'ala min malihi wa faqirun faqur. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Kata Nabi, orang kelompok yang pertama daripada tiga kelompok manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, penguasa, yakni pemerintah yang zalim dan kejam. Pemerintah yang zalim dan kejam. Yang kedua, orang yang memiliki kekayaan yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Yang pertama, pemerintah yang zalim. Yang kedua, orang yang kena wajib buat keluar zakat, tiba-tiba dia tak buat keluar zakat. Dia antara orang yang generasi pertama yang akan, kelompok pertama yang akan masuk dalam neraka. Dan yang ketiga, pelik sikit ni, orang fakir atau miskin yang selalu membanggakan diri atau sombong. Dah miskin, sombong. Ni jangan kata orang miskin. Banyak hadis-hadis yang sebelum ni kita dengar, orang miskin antara orang yang awal masuk syurga, kan? Sebab dia hisap tak banyak macam orang kaya. Orang kaya ni macam-macam, kasut saja ada 14 pasang. Orang miskin kasut sepasang tu ya. Sekali tu yang malaikat tanya, ni kasut pi kerja, hak ni kerja, hak ni pi, semua pakai kasut tu ya. Orang kaya dak, ni untuk pemain, hak ni untuk nak jogging, hak ni untuk pergi kerja, hak ni untuk pergi jamban, hak ni macam-macam. Banyak soalan, lambat masuk syurga. Orang miskin dia cepat masuk syurga sebab soalan tak banyak. Tapi hak ni kita dengar hadis ni, Nabi sebut orang miskin yang sombong. Bodoh, bukan bodoh, miskin sombong, ni bukan sombong. Patut dia miskin. Kalau tawaduk, merendah diri, orang pun suka nak tolong. Tapi miskin, belagak, siapa nak tolong dia? Kalau kaya tak apalah, kalau nak belagak pun patutlah belagak. Tapi ni miskin tak patutlah. Tapi bila dia buat macam tu, Allah masukkan dia dalam neraka. Yang pertama, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim, yang kejam, patut tak berlaku. Penguasa ni tak berlakulah perkara-perkara yang zalim. Pasal apa? Sebab dia ada kuasa. Dia penguasa, pemerintah, dia ada kuasa. Dia boleh buat cara yang dia suka. Tak perlu dia bertindak secara zalim. Dia boleh buat secara adil. Sedangkan di dalam hadis Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, naungan arasy, naungan Allah pada hari yang tidak ada siapa pun boleh bagi apa-apa pertolongan. Yang pertama, al-imamul adil, pemerintah yang adil. Berbeza ni, dengar ni, dua perkara yang bertentang. Pemerintah yang adil, orang yang akan mendapat naungan arasy, naungan Allah di hari kiamat. Tapi pemerintah yang zalim, dia akan mendapat title orang kelompok yang pertama masuk dalam neraka. Baik. Zalim, kalau ikut kita tengok zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempat zalim. Zalim. Letak sesuatu kena pada tempatnya. Patut dia pemerintah, dia kena berlaku adil. Tiba-tiba dia zalim, tak kena lah kan. Baik. Yang kedua, orang memiliki kekayaan tapi tak mengeluarkan zakat. Orang kaya yang tidak keluarkan zakat. Hak kita sebut tadi ni. Kita baca banyak dah tadi berkenaan ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, barang siapa yang memiliki harta yang dapat menyampaikannya ke haji, ke Allah atau ke Kaabah, tetapi dia tidak mau naik haji, atau orang yang telah wajib baginya mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mau mengeluarkannya, kelak orang yang bersangkutan akan memohon jika boleh supaya ia dikembalikan saja ke dunia sesudah mati nanti. Ni
Hak ni yang kita duk terima orang duk hantar viral tu dalam WhatsApp tu. Pasal apa orang mati bila dia minta Allah bagi, dia tak mau pi haji, dia tak mau pi ini. Maka orang yang menyampuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, orang yang memohon untuk minta dikembalikan itu adalah orang yang kafir saja. Lalu Ibnu Abbas pun menjawab, dengarlah, aku akan membacakan kepadamu firman Allah dari Al-Quran yang membicarakan hal tersebut. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan kata Allah, belanjakanlah ataupun keluarkanlah zakat dari sebahagian apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapakah engkau tidak menangguhkan saja kematianku sampai pada waktu yang dekat supaya dapat aku bersedekah, iaitu mengeluarkan zakat, dan supaya aku tergolong dalam orang-orang yang soleh, yakni orang-orang yang dapat mengerjakan haji. Ini ayat yang menceritakan bila orang yang ada kemampuan untuk pi haji, pi haji tapi tak mau pi, dan juga orang yang kena keluar zakat tak mau keluar zakat. Ini bagi orang yang kata tak sampai seru. Zaman Nabi Ibrahim seru daripada dulu lagi. Zaman Nabi Ibrahim buat Kaabah tu, dia dah seru dan kita dah sampai semua orang tahu tentang kewajipan haji. Tiba-tiba ada orang yang dapat ada kemampuan, tiba-tiba dia kata saya tak sampai seru lagi. Agak-agak siapa nak pergi duk abang ke dia nak bagi sampai seru? Tak ada orang. Tu alasan saja. Dia tak pi, dia kena tanggung dengan hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rezeki yang Allah. Tu antara ujian lah. Antara ujian. Kadang-kadang kita tengok nak pi ke Mekah ni, dia kena azam. Yang kedua dia kena banyak berdoa lah, kerana kita nak pi rumah Allah. Rumah Allah, kita kalau tak dijemput, kita tak akan terbuka hati untuk pi. Orang yang Allah tak jemput, dia tak akan terbuka hati untuk pi. Mungkin orang yang berkemampuan tapi tak terbuka hati untuk nak pi ni, mungkin dia salah seorang yang tidak dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai tak ada usaha nak pi daftar di tabung haji dan sebagainya, sedangkan duit banyak lebih. Kalau nak pi dengan PK dan sebagainya nak pi boleh, tapi boleh melancung ke tempat lain dan sebagainya, haji tak mau pi. Nanti dia kata awal lagi, sekali balik nak kena jadi orang panggil Pak Haji pula, nak kena jadi baik awal. Rupanya ada niat nak buat benda-benda tak elok lagi, kan? Ni. Kemudian orang itu bertanya, bilakah wajib mengeluarkan zakat itu? Dijawab oleh Ibnu Abbas seterusnya, dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seterusnya, jadi memiliki harta sebanyak 200 dirham, maka baginya wajiblah mengeluarkan zakat. Ni orang yang kena keluar zakat harta bila ada zakat dia 200 dirham. 200 dirham bersamaan dengan 85 gram emas. 200 dirham sama dengan 85 gram emas. Kena pergi tengok harga emas lah ni berapa, dan kita tengok duit ada banyak mana. Kalau sama dengan duit kita yang sampai tempoh setahun duit kita tu tak berenjak apa, wajib buat keluar zakat. Kemudian ada yang bertanya pula, siapakah yang wajib atasnya berhaji? Dijawab oleh beliau, yang memiliki pembekalan dan kenderaan. Orang yang cukup duit dan boleh ada mampu untuk ada kenderaan untuk sampai. Maksud dia lah ni ada duit, semua boleh, kan? Dia boleh beli tiket kapal terbang. Maksud dia cukup untuk nak belanja dia makan, wajib ke atas untuk dia pergi. Cuma
kuota itu kira tapi belum sampai masa dia lagi. Ni adalah kedua-dua ni, zakat dan juga haji adalah hak Allah yang kita kena tunaikan. Ini adalah hak Allah. Dan seseorang itu tidak wajib mengeluarkan zakat apabila memiliki perhiasan yang bersifat mubah, yakni dibenarkan untuk memakainya yang tidak berlebih-lebihan. Ni barang perhiasan. Orang perempuan, isteri kita yang ada barang-barang kemas, ada rantai, ada gelang, subang, cincin, emas dan sebagainya, dia dalam bentuk perhiasan, yang dibenarkan untuk memakainya yang tidak berlebih-lebihan. Adapun jika perhiasan itu untuk diperjualbelikan atau untuk disewakan sebagai perniagaan, maka wajiblah dikeluarkan zakat. Ni tak kena keluar zakat kalau yang dipakai, tapi tak boleh berlebihan. Tak boleh berlebihan maksud dia macam mana? Kena tengok uruf. Tengok uruf ni, orang masyarakat di situ pakai macam mana. Masyarakat di situ pakai macam mana. Kalau dia orang pakai ulang satu rantai, mungkin cincin dua, tu kebiasaan. Tu takat tu. Lebih daripada tu, ni dia pakai takat ni, sejengkai yang ni, tu luar daripada kebiasaan. Tu pun kena. Kalau ikut mazhab Syafi'i, kita dalam mazhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai tidak perlu zakat. Tapi mengikut uruf tu, kalau lebih daripada uruf, kena keluarkan zakat. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, walaupun yang dipakai, kena buat keluar zakat. Kena buat keluar zakat. Demikian pula wajib dikeluarkan zakat atas orang yang berniaga, sebagaimana bunyi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah dan dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan dibentuk dengan seekor ular yang ganas dan besar. Tadi kita dengar zakat harta tadi ni, dia Allah akan leburkan di dalam neraka Jahannam, kemudian akan disetrika di rusuk kita dan di belakang. Ni hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah menyebut, dia kata Allah akan serupakan dengan seekor ular yang ganas dan besar, yang kepalanya gondol. Maksud gondol ni apa dia? Botak kerana terlalu tua. Ular besar, kepala botak. Ada yang kata, riwayat lain kata, pasal apa botak? Sebab bisa terlalu kuat. Bisa yang ada kat ular tu terlalu kuat sampai kepala dia tu menjadi botak. Dan ada yang kata kerana terlalu tua. Dengan dua taringnya yang akan dipakainya untuk mengoyakkan tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat itu pada hari kiamat, Allah bagi ada taring, dia akan koyok orang yang tak keluar zakat, lalu digigitnya dengan menggunakan kedua sudut mulutnya itu, sambil ia mengatakan, akulah hartamu. Sambil dia gigit, gigitnya balik. Dan akulah perbendaharaanmu yang engkau simpan di dunia itu. Kemudian Nabi SAW membacakan pula firman Allah yang maksudnya, dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnianya itu beranggapan bahawa sifat bakhilnya itu baik bagi dirinya. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka tahan dengan sebab kebakhilan itu akan dikalungkan kelak di hari akhirat di leher mereka nanti pada hari kiamat. Ayat 180 yang kita baca awal-awal tadi ni. Kemudian Nabi bacakan
ayat yang kita bacakan tadi, iaitu harta kita tadi ni akan dikalungkan, dikalungkan nanti di hari akhirat. Tu balasan bagi orang yang tidak keluarkan zakat. Zakat ni adalah hak Allah yang kita kena tunaikan. Hak Allah yang kita kena tunaikan. Jadi kalau kita tak keluar, maksud dia kita telah dengan ada Mas'ud radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala dari hal orang-orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat berbunyi. Ini kata-kata Ibnu Mas'ud. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum haza ma kanastum li anfusikum. Surah At-Taubah. Dia kata pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakarkan dengannya dahi mereka, lambung mereka dan punggung mereka. Inilah balasan yang mereka, balasan apa yang kamu simpan bagi diri mereka. Surah At-Taubah ayat 35. Dia mengatakan seterusnya, tidak ditumpahkan dinar pada wang dinar ataupun wang dirham dengan dirham, tetapi diluaskan siksaan itu pada seluruh kulitnya sampai diletakkan semua dinar dan dirham itu dengan siksaan yang mengapakah hanya dikhususkan siksaan itu pada dahi, lambung dan punggung sahaja? Ibnu Mas'ud. Sebab orang kaya yang bakhil itu jika melihat orang miskin lalu mukanya menjadi masam dan berkerut, sengaja dikerutkan wajahnya itu, kemudian dia mengusap-ngusap perutnya, dan jika orang yang miskin itu datang mendekatinya lalu ia memalingkan mukanya atau berpaling dengan punggungnya, lantaran itulah nanti ia akan dihukum Allah dengan siksaan besi panas pada anggota-anggota tubuhnya sesuai dengan apa yang diperbuat dahulu di dunia sebagai orang kaya yang bakhil itu. Itu antara siksaan bagi orang yang menahan daripada harta dia, daripada dikeluarkan zakat. Semoga perkongsian kita pada malam ni, walaupun kita tak dapat banyak sikit daripada apa yang kita sama-sama kongsikan, iaitu tentang kewajipan mengeluarkan harta zakat harta yang kita miliki bila cukup haul dan nisab dia, wajib kita keluarkan. Wajib kita keluarkan kerana al-mal malullah, harta yang kita miliki itu adalah hak Allah. Allah bagi. Mungkin hak orang lain pun ada dalam harta kita, cuma diberi melalui kita. Tapi kalau kita tahan, bermaksud dia kita menahan hak orang lain. Kita makan pula, kita makan hak orang lain. Jadi na'udzubillah berlaku kepada kita. Jadi semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dapat menunaikan segala hak dan tanggungjawab yang telah difardukan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang baik datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan lemah adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.